Sensasi, terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Guys, keadaan di Palestin sekarang ini boleh dikatakan agak teruk juga dan budi rasa benda ini, isu peperangan ini takkan habis-habis dan ia menjadi tanda akhir zaman buat kita semua apabila isu ini berakhir. Ya, kita pun sekarang ni tengah mendepani masalah pandemik COVID-19 dan ada pula yang bertanya, kenapa kita sibuk-sibuk pasal Palestin? Kita nak tahu pasal Palestin, kenapa? Sedangkan kita dekat sini, dekat Malaysia pun tak tentu arah. Bagi Budi, nilai bantuan yang kita hulurkan semasa susah inilah sebenarnya lebih berharga, lebih bernilai daripada bantuan semasa kita senang. Betul tak? At least kita dekat sini berdoalah untuk kemenangan Palestin dan janganlah pula kita tak hirau langsung, kita tak peduli langsung. Tapi nak tunggu kita senang, sampai bila kita tak senang sebab kita kan manusia, ada je masalah dan juga kesusahan yang kita akan lalui. Bayangkan kalau kita dalam kesusahan dan tak ada orang dalam dunia ini yang fikir pasal kita. Apa kita rasa? Fikir-fikirkan. Alright, melalui social media, kita semua sedia maklum konflik di antara rakyat Palestin dan rejim Zionis Israel semakin menampakkan benda yang kritikal apabila kedua-dua pihak dilihat berbalas serangan. Setiap hari kita dapat lihat dekat social media penindasan yang dirasa sangat-sangat kejam yang tidak berperi kemanusiaan. Serangan tanpa henti Israel telah mengancam nyawa penduduk Palestin. Isu pergolakan ini mula menjadi perhatian seluruh dunia selepas tentera Zionis dengan kejamnya menyerang rakyat Palestin yang sedang beribadah, yang tengah solat di Masjid Al-Aqsa pada Jumaat terakhir Ramadan lepas. Ia kemudiannya diikuti dengan serangan balas dari tentera Hamas dan apa yang kita dapat saksikan, begitu ramai sekali rakyat Palestin meninggal. Kematian ratusan rakyat Palestin menyebabkan penduduk dunia, khususnya negara-negara Arab dan termasuklah negara kita Malaysia, mula merasai marah, rasa bengang dan menyerang ruangan komen akaun Facebook milik askar Israel iaitu IDF. Dan sebagai tanda solidariti kita kepada penduduk Palestin ini, beberapa kumpulan hackers Malaysia, antaranya Dragon Force Malaysia, Anon Ghost, Relax Crew dan sebenarnya banyak lagi grup-grup hackers yang lain difahamkan telah bersatu melumpuhkan sistem pengkalan data rejim Zionis tersebut. Menamakan operasi tersebut sebagai Ops Bedil, gabungan hackers ini kemudiannya dilaporkan telah berjaya dalam misi tersebut. Menerusi operasi yang telah dijalankan secara mengejut, difahamkan lebih 120 laman web Israel telah digodam. Syabas untuk hackers Malaysia, dan kejayaan menggodam laman web pengkalan data Israel ini turut dikongsikan di Facebook sebagai bukti untuk kita semua. Walau bagaimanapun, pihak Dragon Force memaklumkan status mereka itu telah diturunkan, telah diblok dan telah di-delete oleh pihak Facebook. Kejayaan hackers ini semua turut menarik perhatian kita semua, netizen. Malah difahamkan hackers dari negara jiran Indonesia juga sudah mengambil langkah yang sama dengan melancarkan serangan cyber yang dinamakan Ops Ganyang. Serangan dan kejayaan hacker dari Malaysia sekaligus membuatkan orang ramai begitu kagum dengan kemampuan grup hackers ini. Misi Ops Bedil, kumpulan hackers daripada Malaysia, diteruskan lagi di mana dikatakan 4 juta data peribadi rakyat Israel telah berjaya dibocorkan di Facebook, di mana ia melibatkan nama, nombor telefon, alamat dan juga pautan ID Facebook mereka. Pengumuman yang dibuat menerusi status terbaru ini turut memuatkan senarai laman web Israel yang digodam. Lebih hebat lagi, pihak Dragon Force memaklumkan masih terdapat laman web lain yang digodam dan tidak dipamerkan kepada umum setakat ini. Sekiranya you guys mengikuti perkembangan antara Hamas dan Zionis di Palestin, pastinya you guys cukup tahu di mana Malaysia antara yang memberi sokongan padu yang penuh dengan solidariti terhadap Palestin. Bukan itu saja, Malaysia juga disahkan turut menghulurkan bantuan secara tidak langsung
dengan menggodam pengkalan data Israel melalui bantuan hackers daripada Malaysia. Bukan itu saja, tentera bawang atau kita namakan netizen yang tidak henti-henti menyerang laman Israel sekaligus turut memberi kesan kepada puak Zionis. Dan yang terbaru, selepas pelbagai laman di Facebook dan juga Twitter diserang secara konsisten oleh para netizen Malaysia, laman Urban Dictionary sudah mula menyertakan perkataan koyak dalam laman mereka beserta dengan maksud serta cara penggunaan perkataan tersebut. Untuk pengetahuan you guys, Urban Dictionary merupakan sebuah laman dalam menyertakan perkataan-perkataan yang trending dan kerap digunakan oleh netizen masa kini. Perkataan-perkataan ini boleh dimuat naik oleh para pengguna yang lain. Agak mengejutkan juga melibatkan perkataan yang berasal daripada bahasa Malaysia telah berjaya tersenarai dalam laman web berkenaan. Walau bagaimanapun, melihat kepada serangan yang dibuat oleh netizen Malaysia ini sebenarnya tidak mustahil. Alright guys, seterusnya di sini Budi nak kasih 6 tips untuk anda yang menjadi tentera bawang Malaysia ini, netizen-netizen Malaysia, untuk mengelak kena godam oleh Israel. Sebab sekarang ni Israel tengah memerhatikan netizen daripada Malaysia ini. Begitu terkesan sekali nampaknya. Serangan netizen Malaysia telah memberi kesan emosi sebenarnya kepada Israel. Ternyata diorang betul-betul dah koyak guys. Jadi diingatkan supaya warga maya, netizen-netizen yang menggelarkan mereka, tentera bawang Malaysia, supaya berhati-hati dengan serangan balas hacker daripada Israel. Pusat Media Digital Keselamatan Cyber dan juga Komunikasi CDCS serta Pertubuhan Media Digital Malaysia MEMO mengeluarkan tips supaya kita tidak menjadi sasaran hackers rejim Zionis itu. Alright, tips pertama, you guys sila pastikan laman Facebook you guys itu tidak meletakkan email, gambar yang nyata, nombor telefon, alamat rumah dan juga maklumat peribadi yang terperinci jika anda ingin membuat komen atau membalas hujahan di laman Facebook Israel. Kedua, sila pastikan perkataan-perkataan seperti Israel atau lain-lain perkataan yang rigid dalam bahasa Inggeris tidak digunakan secara word sebenar. Contoh kalau nak eja Israel tu, mungkin you guys boleh ubah sedikit menjadi Israel atau menggunakan bahasa Malaysia kita untuk ayat-ayat yang tidak dapat dikesan oleh pihak pentadbir Facebook. Kita pergi ke tips nombor 3. Apa kata you guys banyak menggunakan hashtag seperti Gaza under attack, solidarity bersama Gaza, Gaza for peace, solidarity Palestine dan hashtag-hashtag yang lain lah yang sedang trending sekarang ini. Dan tips nombor 4, perlu diingat bahawa pemilik Facebook adalah berbangsa Israel dan mereka telah memperketatkan pantauan di Facebook IP Malaysia serta akan memusnahkan laman Facebook individu. Justru itu, korang digalakkan untuk membuat backup dan juga Facebook kedua ataupun ketiga dan seterusnya bagi menyelamatkan data peribadi korang. Dan tips nombor 5, untuk mengelakkan algoritma, pastikan pemilik page avoid perkataan yang boleh dikesan oleh Israel. Termaksudlah jangan berkongsi page Israel di Facebook peribadi you guys. Alright, anda dilarang juga untuk like, follows ataupun add friends kepada page ataupun FB peribadi orang Israel dan sekutunya bagi mengelakkan mereka ini mendapat like dan juga followers percuma dari korang serta memanipulasikan page mereka. Alright, sekian dulu buat masa ini. Sama-sama kita doakan semoga orang Islam di Palestin menang dalam peperangan ini. Kepada you guys yang belum lagi subscribe saluran YouTube Budi Channel, bolehlah tekan butang subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk share di media sosial dan silalah like video ini ya guys. Alright, terima kasih kerana sudi menonton Buletin Viral. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Bye bye. Assalamualaikum. Support dia Amerika, Europe, ada negara Islam pun, negara Arab pun support dia. So dia tak kisah, dia tak care. Lepas tu dia ingat macam biasa, kita nak atas roket 1, 2, 3 macam every time lah. Nanti cerita tu habis macam sebab dia nak royak tu. Nothing happen. We don't care about anybody. But what happened is, Alhamdulillah, Mujahidin
from Gaza, dia start launch rocket kat Israel. Biasa dia atas 125, tapi this time tak tahu lah. First time lah, sekali launch, sekali go tu 150 rocket in 1 second. Jadi orang Yahudi Israel tu jadi terkejut. Besar tu, first time. Alhamdulillah roket tu pas siapa? Roket tu dibuat orang Yahudi sakit. Tapi orang Yahudi sampai dulu zaman dulu dia tak declare, dia simpan, dia susuh masa tu. Dia tak orang tahu. Dia tak tunjuk kat orang dia feel kat protect orang dia. Tapi alhamdulillah mati yang kat Yahudi banyak. Ada video, ada orang share tapi tak boleh share dalam Facebook. Facebook dia tak bagi. Sebab kalau tunjuk surah mayitan ke apa dia mayit dia jadi buat blog. Ada ramai kawan dia dah blog sebab dia tunjuk share bahasa Gaza.